Ini adalah surat persetujuan kalau ibu bapa setuju nak vaksinkan anak dia. Jadi kena baca betul-betul sebelum tanda tangan pada borang ni. Jadi ini saya nak kongsi kepada anda kesan suntikan vaksin COVID-19 kepada anak saya yang berusia 8 tahun, kesan sejurus selepas suntikan serta beberapa hari selepas suntikan vaksin COVID-19. Tengok video ni sampai habis, ada beberapa perkara penting yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. A few moments later. Okey semua, tadi anak saya cucuk pukul 9 pagi. Sekarang ni sudah pukul 9.40. Dia tanya dia selepas cucuk tu ada rasa sakit tak? Dia kata tak ada rasa sakit apa-apa. Tak ada rasa pening, tak ada rasa nak muntah ataupun lemah badan. Semuanya elok-elok saja. Okey, sekarang dah petang, dah pukul 4.30 lebih. Saya tanya anak saya tak rasa sakit. Tak rasa sakit, tak ada rasa apa-apa dia kata. Cuma dia kata dia rasa mengantuk. Dan bila saya cek kat tempat suntikan tu ada merah-merah sikit. Tapi itulah, sampai sekarang ni dah lebih 7 jam. Dia kata tak ada rasa sakit. Nanti kita tengok lagi malam nanti macam mana. Okey semua, sekarang pukul 9.40 lebih. Anak saya dah tidur pun. Sebelum tidur tadi, saya tanya dia ada tak rasa demam, sakit kepala, seram sejuk. Semua tu dia kata tak ada. Tak ada rasa sakit, tidak ada rasa lenguh. Cuma macam petang tadi dia cakap, dia kata rasa mengantuk saja. Itu saja kesannya setakat malam ni, iaitu malam hari pertama lepas suntikan vaksin pagi tadi. Okey, hari kedua, pukul 9.45. Anak saya hari ni dia tidak ada rasa sakit pada bahagian cucuk, tidak ada rasa lenguh, tidak demam. Dan hari ni dia boleh pergi ke sekolah macam biasa. Tidak ada apa-apa gejala seperti demam. Jadi nanti tengah hari kita update lagi. Okey, sekarang pukul 2 suku. 2 suku petang, hari yang kedua. Tadi anak saya dah balik rumah dah. Dia balik dengan riang gembira. Saya tanya dia sakit tak? Tempat cucuk? Tak sakit, tak ada rasa apa-apa. Jadi petang ni ataupun malam kita akan update lagi macam mana. Ada tak dia rasa apa-apa. Okey, sekarang pukul 11 malam. Anak saya dah tidur pun. Petang tadi dia boleh main berlari-lari dengan adik dia dalam rumah. Saya memang larang dia keluar rumah, nak berlari kat luar rumah. Sebab saya suruh dia berehat dulu. Tapi bila saya tanya ada rasa sakit ke, ada rasa lenguh tak? Dia kata tak ada rasa apa-apa, tak sakit. So kita update lagi hari esok. Sekarang adalah hari yang ketiga suntikan, iaitu dah jam 3.30 petang. Pagi tadi saya lupa nak update sebab anak saya setakat ni memang tidak ada apa-apa gejala seperti hari pertama, hari kedua dan hari ini, hari ketiga. Tidak ada rasa pening kepala, tidak ada rasa demam, tidak ada rasa tak sedap badan akibat suntikan. Jadi dia biasa-biasa saja. Tadi dia balik sekolah pun dia happy, seronok. Hari ini adalah hari yang keempat. Kesan pada anak saya sama macam hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Cuma bezanya hari ini adalah saya lupa nak bawa jam. Jadi anak saya baik-baik saja, tak ada apa-apa masalah setakat hari yang keempat. Okey semua, hari ini adalah hari yang kelima. Dah hampir seminggu dah anak saya disuntik. Jadi dia tidak ada rasa apa-apa yang pelik. Semuanya baik-baik saja. Dan itu adalah adik dia. Dia boleh bermain, berlari, melompat dengan adik dia macam biasa. Tidak ada apa-apa gejala. Jadi Alhamdulillah, semoga semuanya berterusan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, itulah dia tadi video tentang
pengalaman saya bawa anak saya mendapatkan suntikan vaksin, kesan berapa jam selepas dia disuntik dan juga beberapa hari selepas suntikan vaksin COVID-19 tu. Okey, kesan dia sejurus selepas anak saya dapatkan suntikan tu, kita pantau dulu 15 minit lepas suntik tu, dia tidak ada apa-apa gejala, tidak ada rasa lemah, tidak ada rasa pening. Dan lepas tu balik rumah, beberapa jam lepas tu saya memang pantau lah. Saya tanya dia, ada rasa sakit tak? Ada rasa lenguh tak? Dia kata tak ada. Sampai ke malam, dia kata tak ada apa-apa. Lepas tu hari kedua saya tanya lagi, sakit tak? Lenguh tak? Ada rasa nak demam tak? Tidak ada juga. Rasa macam biasa saja. Okey, begitu juga dengan kawan-kawan dia yang lain. Ada beberapa orang kawan dia yang sama kelas tu, dia kata ada demam sikit. Jadi kesan sampingan ni tak sama. Jadi pada anak saya dan juga ramai kawan-kawan dia yang lain, dia tidak ada rasa macam gejala yang teruk. Semua okey saja. Biasa kalau kita orang dewasa, selepas kita suntik ni, hari pertama malam tu kita dah mula rasa lenguh, dah mula rasa sakit. Kemudian esoknya tu memang sakit lah. Ada yang bengkak bawah ni, ada yang tak dapat angkat tangan. Jadi untuk dos kanak-kanak ni sebenarnya dosnya adalah kurang sebenarnya. 1/3 saja dari dos orang dewasa. Mungkin itu sebab je. Jadi video yang saya buat tadi adalah sekadar perkongsian maklumat ataupun informasi kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin rasa ragu-ragu ataupun rasa nak tahu macam mana kesan suntikan vaksin kepada kanak-kanak ni. Jadi saya nak kongsi sikit lah kepada ibu bapa di luar sana, apa yang perlu buat sebelum, semasa dan juga selepas dapatkan vaksin untuk anak ni. Okey, yang pertama adalah sebelum. Okey, sebelum mendapatkan suntikan vaksin tu, pastikan anak tu tak demam, tidak ada sesama yang teruk, tidak ada alahan yang teruk. Okey, sebelum suntikan tu anda akan diberi borang persetujuan ni. Okey, saya nak tunjukkan sikit. Kita kena, ibu bapa kena cek sejarah kesihatan anak tu, seperti sawan, pengsan dan kemasukan ke hospital sebelum ni. Okey, kalau dia ada macam pernah ada sejarah alahan yang teruk dan perlu dibawa ke hospital, kena maklumkan pada petugas dekat pusat vaksin tu, sebab dia nak tahu. Kalau anak tu sihat, it's okay lah. Tapi kalau macam ada masalah kesihatan, kena beritahu dulu. Mungkin dia akan bagi nasihat dulu. Sebelum pergi ke pusat vaksin tu, pastikan anak anda minum air secukupnya, makan secukupnya. Lepas tu bolehlah, kalau tak ada apa-apa masalah kesihatan, boleh dapatkan suntikan vaksin. Okay, bila pergi ke pusat vaksin tu, pastikan bawa my kit anak-anak anda. Nak bawa surat sijil lahir pun boleh juga. Tapi yang penting adalah kena bawa IC ibu ataupun bapa yang datang bersama anak ke pusat vaksin tu. Dan anda akan diberi borang macam ni lah. Okay, baca betul-betul, boleh tanda tangan pada bersetuju. Semasa mendapat suntikan tu, kena tenangkan anak tu, hilangkan rasa nervous dia, bertarik nafas, buang nafas. Sebab waktu suntik tu sekejap je, tak rasa apa-apa pun. Macam anak saya, dia sekejap je, tak rasa apa-apa. Kemudian selepas suntikan tu lah yang paling penting. Kita kena pantau dia, kena tengok dalam 15 minit selepas suntikan tu, ada tak dia rasa macam pening ke, rasa tak sedap badan ke, rasa loya ke. Kalau tak ada apa-apa, petugas dah kata boleh balik lah. Dan anda pastikan pantau setiap jam tu, pantau kesihatan dia. Tanya dia ada rasa sakit tak, ada rasa nak demam ke. Kalau rasa sakit, rasa nak demam, rasa macam sakit nak angkat tangan ni, rasa bengkak bawah, itu adalah gejala yang biasa. Sebab macam biasalah, macam kita orang dewasa alami, itu adalah badan kita memberi tindak balas kepada vaksin tu. Kalau anak ni ada rasa macam dia punya nafas dia, kita tengok laju, lepas tu kita rasa dia punya dada dia berdegup kencang, dia susah nak bernafas, berdegup kencang, kena bawa pergi hospital bahagian kecemasan. Begitu juga kalau macam ada tanda-tanda ruam merah-merah pada badan, ada banyak timbul, itu pun kena bawa dia ke hospital pada bahagian kecemasan. Tetapi kes ini sebenarnya jarang. Ini berlaku pada mereka yang ada alahan saja. Sangat jarang berlaku
kes ini. Okay, kalau kita baca dekat internet kita ada dengar macam-macam kes selepas suntikan vaksin ni, contohnya seperti radang jantung, ada yang pengsan lah. Sebenarnya kes ni adalah kes yang sangat jarang berlaku. Apabila kita baca tentang kelebihan vaksin ni, dia lebih banyak daripada kemudaratan dia. Jadi sebenarnya kalau kita dengar memang kes COVID-19 terhadap kanak-kanak ni memang tak teruk, tetapi kes yang teruk itu tetap ada yang boleh membawa kepada kematian. Jadi dengan adanya suntikan ni, kita harap dia dapat memberi perlindungan yang lebih lah kepada kanak-kanak, kepada anak kita. Jadi saya decide nak ambil suntikan ni. So walaupun suntikan ni masih lagi tak wajib setakat ni, setakat Februari 2022 ni. Jadi disebabkan kita ni nak travel, nak berjalan ke sana kemari, nak bercuti, nak balik kampung, jadi tak nak kita ambil juga vaksin. Jadi semuanya terpulang kepada ibu bapa sendirilah, sama ada nak vaksinkan anak-anak ataupun tidak. Saya rasa video ini dapat memberi info ataupun maklumat awal kepada ibu bapa yang nak vaksinkan anak tu. Sekiranya anda ada pandangan sendiri ataupun komen sendiri, boleh tinggalkan pada ruangan komen di bawah ni. Sama-sama kita kongsikan maklumat kepada rakan-rakan di luar sana. Dan kalau anda rasa info ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe. Jumpa lagi pada video akan datang. Ada banyak lagi info, tips, tutorial yang saya rasa perlu untuk kita kongsikan kepada kita semua. Jumpa lagi.